Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita malam ini, tuan-tuan. Setelah kita bercuti semalam, InsyaAllah kita akan sambung pengajian kitab Penawar Bagi Hati. Jadi Assalamualaikum kepada yang sudah masuk. Minta komen suara di tempat anda masing-masing. Adakah kedengaran dengan jelas ataupun tidak? Kita akan sambung baca kitab. Pergi sana, ambil adik di sana. Penawar Bagi Hati. Malam ini kita akan masuk bab zuhud. Setelah kita khatam bab khauf pada Allah Ta'ala pada muka surat 60 71 malam ini. Kitab Jawinya muka surat 71. Panggil Abang Kasyah, mana Abang Kasyah? Panggil Abang Kasyah. Tuan-tuan dengar tak? Haji Syahruddin dengar daripada Kelang? Kawan-kawan yang lain berkomen suara di tempat masing-masing. Suara dengar kedengaran jelas ataupun tidak? Cuba komen suara di tempat masing-masing. Ukasha, ambil adik ni Ukasha. Suara dengar tak? Cuba tag nama kawan-kawan. Tag nama kawan-kawan. Ambil link, masukkan dalam grup masing-masing. Share video ini sebanyak mungkin. Muka surat 71 kitab Jawi, kitab Rumi. Tuan-tuan lebih maklum. InsyaAllah kalau tak ada apa, kita boleh mulakan sekarang juga, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammadin wa barik wa sallim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin summa amin. Bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Setelah kita habis perbahasan sifat mahmudah pertamanya tentang bab taubat, kemudian kita masuk pula bab khauf, takut pada Allah Ta'ala. Dan malam ini insyaAllah bab yang ketiga pada menyatakan zuhud. Jadi berkata penyusun kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala, ketahuilah olehmu wahai penuntut ilmu bahawasanya zuhud itu dia mentakrifkan, mendefinisikan apakah pengenalan kepada zuhud. Jadi takrif dan definisinya adalah zuhud itu benci akan dunia dan berpaling daripadanya. Maksud zuhud itu adalah benci kepada dunia. Benci dengan makna kata tidak gemar terhadap dunia. Bukan kata benci aku dunia, tak nak lah dunia, bukan. Maknanya tidak gemar akan dunia dan berpaling daripadanya. Berpaling daripada kesedapan dunia. Itu maksud zuhud. Jadi pengertian zuhud ni pelbagai mengikut tafsiran ulama.
ulama tu kata macam ni, ulama ni macam ni, akan tetapi maknanya yang mutaradif, lebih kurang sama saja pengertian zuhud yang diberi oleh mereka. Dan berkata setengah ulama, apa itu zuhud? Setengah ulama lain kata apa? Iaitu meninggalkan kesenangan dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Ulama lain kata zuhud itu adalah meninggalkan berseronok-seronok atas dunia, meninggalkan untuk bersedak-sedak atas dunia, meninggalkan untuk bersenang bermewah-mewah atas dunia kerana menuntut akan kesenangan akhirat. Nak menuntut kesedapan akhirat, nak menuntut kesenangan akhirat nanti. Jadi mereka meninggalkan kesenangan dunia, meninggalkan talazzus bersedak-sedak di atas dunia semata-mata nak dapat nikmat kelazatan kesenangan akhirat. Itulah ta'rif apa itu zuhud. Dan berkata setengah yang lain, setengah ulama lain pula kata zuhud lagu mana? Dia kata saya tak nampak mata ni. Menyimpankan. Setengah ulama lain kata menyimpankan atas qadar yang sangat berhajat daripada barang yang diyakinkan akan halnya. Setengah ulama lain pula kata zuhud itu adalah menyimpankan harta dunia, kesenangan dunia itu atas qadar yang sangat berhajat. Mana dia guna dunia ini atas qadar, atas nilai, atas qadar yang dia berhajat padanya saja, tak lebih daripada itu, daripada barang yang diyakinkan akan halnya. Jadi daripada barang yang diyakinkan akan halnya adalah barang akhirat lah. Nikmat akhirat, nikmat yang kekal, kesenangan akhirat, kesenangan yang kekal, kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang kekal. Itu setengah ulama kata ta'rif ataupun definisi zuhud itu sendiri. Dan berkata sesetengah yang lain, yakni setengah ulama lain pula kata macam mana zuhud tu? Meninggalkan menuntut yang tiada ada hingga habis barang yang ada. Meninggalkan menuntut yang tiada ada sehingga habis barang yang ada. Barang yang ada ni apa? Barang yang tiada ni apa? Meninggalkan menuntut yang tiada. Dia meninggalkan keinginan hati untuk menuntut yang tiada. Yang tiada apa? Yang tiada ni kenikmatan yang selama-lamanya di dunia ni. Dan hingga habis barang yang ada. Hingga habis barang yang dia ada, harta dunia yang dia ada, banyak mana kemewahan yang Allah Ta'ala ada, dia kurbankan habis mata-mata nak menuntut perkara akhirat. Dan bahawasanya zuhud itu, cuma musannif terangkan sekali lagi, dan bahawasanya zuhud itu satu kelakuan hati yang dipuji, yang mensebabkan ia akan kasih Allah Ta'ala. Jadi musannif kata zuhud itu adalah satu amrul qalb, dipanggil amrul qalbi, urusan hati, satu kelakuan hati. Zuhud ni barang duduk sini, barang duduk di hati ni, bukan barang duduk di baju, bukan barang duduk di pakaian, bukan barang duduk di perhiasan yang lain, bukan barang duduk di harta, bukan barang duduk di perkataan, dan bukan barang duduk di perlakuan af'al, perbuatan yang lain. Tapi seperti mana takwa, takut pada Allah, zuhud itu juga adalah amrul qalb, kelakuan hati. Yang kita kata gemar pada hari akhirat, benci terhadap dunia tadi, dalam hati, bukan pada baju, bukan pada perkataan, bukan pada perbuatan. Sesetengah orang dia menampakkan pakaian dia seperti pakaian zuhud, pakaian compan-camping, tak basuh dah 2 bulan dah, kononnya zuhud. Rumahnya koyak rabak, hampir roboh sana sini, kononnya zuhud. Akan tapi hati penuh dengan cinta dunia. Ada setengah ulama kita, mereka Masya Allah, hati mereka dipenuhi dengan khauf, takut pada Allah, hati mereka dipenuhi dengan zuhud, tapi dari segi dunia mereka sama dengan orang biasa saja, setengah daripada mereka itu. Kenapa? Allah lihat dalam hati kita. Zuhud itu benda dalam hati. Sebab itulah musannif kata maksudnya zuhud itu satu kelakuan hati yang dipuji, yakni dia mahmudah lah, sikap yang dipuji Allah Ta'ala, yang mana dengan zuhud tadi mensebabkan ia akan kasih Allah Ta'ala. Dengan sebab satu orang itu ada zuhud dalam hati,
Allah Subhanahu Wa Taala kasih akan dia yang zuhud tadi, dan sekalian manusia, dan sekalian manusia juga kasih akan orang yang bersifat dengan zuhud tadi. Jadi orang yang zuhud pada Allah Ta'ala pun kasih kepada dia, dan sekalian manusia juga akan datang perasaan cinta kasih kepada dia. Kerana apa? Ini kerana sabda Nabi SAW, izhad fid dunya yuhibbukallah, wazhad fi ma 'indan nas fi aidin nas yuhibbukan nas. Artinya, zuhudlah olehmu pada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh Allah Ta'ala. Izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah oleh kamu pada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh Allah Ta'ala. Wazhad fima fi aidin nas, dan zuhudlah pula olehmu pada barang yang di tangan manusia daripada dunia, nescaya kasih akan dikau oleh manusia. Zuhud di dunia ni menyebabkan dia menjemput cinta Allah Ta'ala. Kemudian zuhud apa yang ada pada tangan manusia. Kita berkawan dengan VIP, tak salah. Kita berkawan dengan datuk-datuk Tan Sri, tak salah. Kita berkawan dengan orang miskin, tak salah. Berkawan dengan siapa, tak salah. Tapi yang dituntut adalah kita kena berzuhud. Dengan makna kata kita tidak berhajat kepada harta kamu, tidak berhajat kepada kemewahan kamu, tidak berhajat kepada projek-projek yang ada pada kamu. Maka zuhudlah kamu di dunia ini, kamu akan mendapat cinta Allah. Kemudian zuhudlah apa yang ada di tangan manusia. Kamu tak berhajat langsung apa yang ada di tangan manusia, maka yuhibbukan nas, manusia tadi akan mula cinta kasih pada kamu. Tertib dia macam tu. Saya ja'ala lakumur rahman wudda. Tak lama lagi Allah Ta'ala akan menjadikan cinta, masukkan cinta kamu dalam hati-hati mereka. Tu dia. Jadi kalau kita duk berkawan dengan VVIP, datuk, datin dan sebagainya, tapi duk intai projek, duk intai kemewahan, harta, network yang ada pada dia, menyebabkan mula-mula orang sukalah kita. Lama-kelamaan makin hari makin lama mereka menjadi benci kepada kita. Kenapa? Mesej saja minta duit, mesej saja minta duit, minta hutang dan sebagainya. Lama-lama mereka akan stres dengan kita. Sebab itulah kita kena zuhud di dunia, dan zuhud pada tangan manusia menyebabkan Allah cinta kita, dan manusia juga akan mula jatuh cinta kepada kita. Dan kerana sabda Nabi SAW lagi, wa qala alladhina utul ilm wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihan. Artinya, dan berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu. Wa qala alladhina utul ilm, dan telah berkata oleh mereka yang diberikan akan ilmu oleh Allah Ta'ala. Apa orang yang diberi ilmu berkata? Wailakum, celaka kamu. Thawabullahi khairun liman amana, bermula pahala Allah Ta'ala itu lebih baik bagi mereka yang beriman. Wa amila salihan, dan yang beramal soleh, ia akan amal yang soleh daripada barang yang diberikan akan qarun dalam dunia ini. Orang yang berilmu tu dia akan kata apa? Celakalah kamu. Sesungguhnya bermula sawabullah, pahala Allah Ta'ala itu lebih baik daripada mereka yang beriman dan yang beramal, ia akan amal yang soleh daripada barang yang diberikan akan Qarun dalam dunia ini, daripada harta-harta dunia yang pernah Allah Ta'ala berikan kepada Qarun dalam dunia itu. Maka beriman pada Allah dan amal soleh itu adalah lebih baik. Telah menerangkan Allah Ta'ala dalam ayat ini bahawasanya zuhud itu sesetengah daripada faedah bagi ilmu. Jadi ayat ini nak bagi tahu bahawa kepada kita bahawa kaitan connection zuhud itu adalah dengan orang yang berilmu. Kalau kita tak ada ilmu, jangan kita syok sendiri yang kita kata zuhud. Jangan kita syok, kita kata kita telah zuhud. Kerana dalam ayat ini bagi tahu rabtah, kesinambungan zuhud itu adalah dengan orang yang berilmu. Maka dia kata bahawasanya zuhud itu setengah daripada faedah bagi ilmu. Dan ketahui olehmu bahawasanya zuhud itu beberapa pangkat. Kemudian zuhud pula dia ada maratib, ada level dia. Ada darjah-darjah dia yang tersendiri. Bahawasanya zuhud itu beberapa pangkat. Pangkat yang pertama bahawa zuhud ia pada ketika hatinya cenderung kepada dunia. Level pertama zuhud ini ketika mana hati cenderung pada dunia,
Ketika mana hati cenderung kepada kemewahan dunia, maka ketika itu apa jadi? Tetapi bersungguh-sungguh ia pada melawan akan hatinya. Hati dia cenderung ma'ilun ila dunia, yakni hatinya cenderung rasa cerah terhadap dunia. Hatinya rasa manis terhadap dunia. Hati dia cita-cita angan-angan bertambah, tapi pada masa yang sama dia lawan kecenderungan terhadap dunia. Dia lawan kecenderungan dia terhadap nak bermewah, bersedak-sedak terhadap dunia. Maka itu pun dikatakan zuhud, tapi zuhud peringkat pertama. Zuhud kelas pra, orang biasa saja. Pangkat ini bukan zuhud. Pangkat ini bukan zuhud. Setengah ulama kata ini bukan zuhud lagi, tetapi permulaan bagi zuhud. Ini hanya tadika bagi zuhud saja. Hati cenderung nak tambah harta, nak tambah kilang, nak tambah kemewahan, tapi dia lawan nafsu dia tadi, itu tadika, pra bagi zuhud, tetapi permulaan bagi zuhud. Pangkat yang kedua, bahawa liar hatinya daripada dunia dan tiada cenderung ia kepadanya, kepada dunia, kerana mengetahui akan bahawasanya tiada bisa menghimpun akan dunia dan akhirat, maka murah hatinya dengan meninggalkan dunia. Peringkat yang kedua ni, hati dia tidak cenderung kepada dunia. Peringkat yang kedua ni, hati dia memang liar daripada dunia dan tidak cenderung hatinya kepada dunia, kerana dia tahu bahawa tidak bisa seseorang itu, tidak mampu seseorang itu menghimpunkan sekali dunia dan akhirat. Kita kata hari ni yang kena seimbang dunia akhirat, mana boleh seimbang. Dia mesti berat kot dunia juga. Sebab kita duduk atas dunia, kita terdedah dengan kemewahan sepersekitaran dunia, payah untuk kita seimbangkan dunia. Mesti kita berat kot dunia. Jadi orang yang faham, dia mengetahui hakikat bahawa tidak bisa menghimpunkan akan dunia dan akhirat, maka murah hatinya dengan meninggalkan dunia. Maka murahlah hati dia untuk meninggalkan dunia. Meninggalkan dunia makna meninggalkan bersedap-sedap di atas dunia yang sementara ni, meninggalkan bermewah-mewah di atas dunia yang sementara ni, kerana mengetahui akan bahawasanya akhirat itu lebih baik daripada dunia. Seperti murah hati mereka yang membeli akan permata yang indah dengan RM1. Satu orang beli permata yang indah, yang cantik dengan harga RM1 saja, sekalipun kasih ia akan wang yang RM1 itu. Walaupun hati dia kasih terhadap wang RM1 itu, tapi tidak ada masalah lah, kerana RM1 saja dapat membeli permata yang indah lagi mahal. Jadi peringkat yang kedua ni, hati memang tak gemar pada dunia. Hati dia liar daripada dunia, kerana dia faham akan hakikat memang kita tidak boleh menghimpunkan dunia dan akhirat. Peringkat ketiga macam mana pula? Dan yang ketiga, bahawa tiada cenderung hatinya kepada dunia dan tiada liar daripadanya. Hak ketiga ni peringkat hak mahal sekali. Hati tak cenderung kepada dunia dan juga tidak liar daripada dunia. Bahkan adanya dan tiadanya bersamaan keduanya. Orang yang ketiga ni, dunia ada pun tak apa, dunia tak ada pun tak apa. Tak memberi farqun azim, perbezaan yang besar baginya. Bagi mereka, batu dan emas sama saja nilai bagi dia. Bahkan adanya dan tiadanya dunia tadi, ada ke tak ada, kebersamaan keduanya pada sisinya orang yang ketiga ni. Dan adalah harta benda pada sisinya seperti air. Dia melihat harta benda, kemewahan, kelazatan dunia ini hanya seperti air sungai saja. Dan perbendaharaan Allah, khazanah Allah, perbendaharaan Allah Ta'ala seperti lautan yang luas. Dia faham letak hakikat dalam hati bahawa harta benda dunia ni hanya ibarat seperti air, satu parit air saja. Adapun khazanah, perbendaharaan Allah Ta'ala seperti lautan yang luas terbentang. Maka tiada berpaling hatinya kepadanya, maka tak berpalinglah hati kepada dunia tadi, kepada air yang sedikit tadi, kerana kegemaran, kerana gemar atau kerana liar. Kerana apa? Kerana bukan dia berpaling daripada dunia ni, bukan kerana dia gemar pada dunia ataupun dia liar daripada dunia. Dan bermula ini zuhud yang lebih sempurna dan yang lebih tinggi daripada yang kedua. Jadi peringkat yang ketiga, zuhud peringkat yang ketiga itu adalah lebih mulia dan lebih tinggi pangkat dia daripada zuhud yang kedua. Kerana yang benci akan sesuatu, berbimbang ia dengan dia. Kerana apa? Satu orang benci terhadap sesuatu,
dia bimbang juga terhadap benda yang dia benci, semacam dengan yang kasih akan dia. Seperti mana satu orang itu bimbang juga seperti apa yang dia kasih. Kerana ini tak kala mencela akan dunia oleh beberapa laki-laki pada sisi Rabi'atul Adawiyah. Sebab itu dia cerita, kalau kita kata kita ni zuhud, kita benci pada dunia, sehingga kita mengutuk-ngutuk dunia, maka ada cerita satu kali tak kala mencela akan dunia oleh beberapa orang lelaki pada sisi Rabi'atul Adawiyah. Seorang wali Allah, bangsa wanita telah berlalu yang bernama Rabi'atul Adawiyah. Satu kali beberapa lelaki duduk mencela-cela akan dunia di sisi Rabi'atul Adawiyah. Berkata ia bagi mereka itu. Maka Rabi'atul Adawiyah kata kepada lelaki yang mencela tadi, jika tiada jemunya hati kamu, nescaya tiada mencela kamu akan dia. Intaha, habis. Kalau Rabi'atul Adawiyah kata, kalau betul kamu benci dunia, kamu tidak akan cela pun dunia. Nak sebut dunia pun malah, nak sebut dunia pun jadi jemu. Jadi Rabi'atul Adawiyah kata, jika tiada jemu hati kamu, nescaya tiada mencela kamu akan dia. Kalau betul kamu ni tak suka dunia, kamu tak sebut langsung, hatta kamu nak cela dunia pun tak nak. Dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anhuma, dibawa kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha 100,000 dirham. Ni nak cerita orang zuhud benar ni. 100,000 dirham bawa mari orang hadiah kepada Siti Aisyah radhiyallahu anha. 100,000 dirham hari tu, Allah, mungkin berjuta-juta, beratus ribu juta zaman kita ni kot. Maka tiada liar ia Aisyah daripadanya. Aisyah tak memberi kesan duit yang banyak tadi kepada hatinya. Apa jadi? Tetapi membagi-bagi ia Siti Aisyah akan dia semuanya pada hari itu juga, tiada ada tinggal di sisinya sesuatu. 100,000 dirham tadi dia tak terkesan pada hati, tapi dia duk sedekah, dia duk bagi ke orang miskin. Hari itu juga habis 100,000 dirham. Maka berkata khadimnya, orang khadimnya berkata bagi Siti Aisyah, jika engkau beli dengan 1 dirham akan daging yang berbuka puasa engkau atasnya. Dia kata, kalaulah Tuan Aisyah ni tinggalkan 1 dirham saja untuk kita beli daging, tu pun untuk kita guna makan bila nak buka puasa nanti. Peringatkan orang gaji dia, khadim dia peringatkan Siti Aisyah, kamu sedekahkan habis 1,000, 1 dirham pun tak tinggal. Alangkah baiknya kalau kamu tinggalkan 1 dirham yang boleh kita guna untuk beli daging untuk berbuka puasa kelak. Maka menjawab ia Siti Aisyah jawab apa? Jika engkau peringat akan daku tadi, nescaya memperbuat oleh aku akan dia. Aisyah kata, kalau apa pun tak peringatnya, kalau mu peringat kepada aku awal-awal, nescaya aku akan tinggal 1 dirham beli daging untuk buat buka puasa. Tapi disebabkan jazbah semangat dia, yakin pada Allah, kemudian dia tidak cenderung pada dunia, dia sedekahkan habis, bagi habis 1,000 dirham. Allah terbalik dengan kita, mungkin dengan kita 100,000 dirham, 1 dirham kita sedekah ke orang, 900 lebih lagi, 99 lagi kita simpan dalam bank. Mungkin begitu. Jadi Syah kata, jika engkau peringat akan daku tadi, nescaya berbuat oleh aku akan dia. Maka ini pangkat terkaya dan ia lebih sempurna daripada pangkat zuhud. Ini pangkat zuhud yang tertinggi sekali. Dan ketahui olehmu bahawasanya sebab bagi zuhud itu 3 perkara. Apa sebab, apa faktor yang mendatangkan zuhud dalam hati manusia ni? Maka tuan kitab Syekh Abdul Qadir Al-Mandili dia kata, ada 3 sebab yang mendatangkan zuhud. Yang pertama takut akan api neraka, dan iaitu zuhud sekalian yang takut. Pertama disebabkan takut api neraka. Kenapa zuhud? Orang yang bercita-cita dengan dunia, harta yang banyak, kemewahan, talazuz, kesedapan yang banyak, dia akan terdedah daripada hisab. Kata Aisyah, di dunia ni harta yang halal, halaluha hisabun wa haramuha iqabun. Harta kita atas dunia yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab Allah Subhanahu Wa Taala. Maka disebabkan itulah takut akan api neraka, takut kita nanti dihisab Allah Taala, harta yang haram akan diazab Allah Taala, akan dicampak dalam api neraka. Maka disebabkan perasaan takut dicampak dalam api neraka, itulah yang meninggalkan zuhud.
dan iaitu zuhud sekalian yang takut. Itu sebab pertama yang mendatangkan seorang itu kepada sifat zuhud. Sifat yang kedua, apakah faktor yang membawa kepada seorang itu datang kepada zuhud? Gemar pada nikmat akhirat. Ini lebih tinggi daripada yang pertama. Yang kedua pula, dia tak takut neraka, tapi dia gemar pada nikmat akhirat. Orang yang gemar terhadap syurga Allah Subhanahu Wa Taala, nikmat dalam syurga Allah Taala, orang yang gemar terhadap segala nikmat yang Allah Taala kurniakan padanya, nikmat dia dapat berjiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia gemar rumah dia di depan rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang gemar pada nikmat akhirat ini lebih tinggi daripada yang pertama. Jadi faktor yang kedua, sebab yang kedua membawa seorang itu pada zuhud adalah gemar pada hari akhirat, gemar pada nikmat akhirat yang membawa seorang itu berpada-pada qanaah, berpada-pada dalam kehidupan dunia. Zuhud ke depan dunia. Kenapa? Dia sabar. Tak apalah, atas dunia ni aku hanya sederhana sajalah. Atas dunia ni hanya aku sekadar sajalah, supaya aku dapat mengejar nikmat yang selama-lama, nikmat yang kekal di hari akhirat kelak. Jadi sebab yang kedua ini lebih tinggi daripada sebab yang pertama, yakni daripada takut pada Allah Ta'ala. Dan zuhud yang terjadi daripadanya zuhud sekalian yang harap. Zuhud yang kedua ni terjadi daripada sifat raja, harap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Zuhud yang pertama tadi terbentuk daripada sifat khauf. Zuhud yang kedua ni terbentuk daripada sifat raja, mengharap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan zuhud yang terjadi daripadanya zuhud sekalian yang harap. Jadi zuhud yang pertama tadi zuhud sekalian orang yang takut Allah Ta'ala. Zuhud yang kedua pula adalah zuhud orang yang harap pada Allah Ta'ala. Dan bermula ibadat serta harap lebih afdal daripada ibadat serta takut. Yani al-ibadatu ma'ar raja' afdalu min ibadati ma'al khauf. Beribadat berserta berharap tentang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik daripada beribadat berserta takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia. Kerana harap itu melazimkan dia akan kasih. Kenapa? Harap itu dia lazim kepada kasih. Daripada harap akan menimbulkan kasih dan cinta. Itu faktor yang kedua mendatangkan zuhud. Kita lihat faktor yang ketiga. Sebab yang ketiga boleh mendatangkan zuhud adalah yang ketiga, dan iaitu yang lebih tinggi. Ini pangkat yang lebih tinggi sekali, yang lebih aula sekali. Bahawa adalah sebab bagi zuhud itu membesarkan diri daripada berpaling kepada yang lain daripada Allah Ta'ala. Dia meninggalkan daripada membesarkan selain membesarkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia meninggalkan daripada membesarkan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka ini adalah asbab yang ketiga yang paling tinggi mendatangkan seorang itu zuhud pada Allah Ta'ala. Kenapa? Kerana membersihkan hati daripadanya dunia dan menghinakan akan barang yang lain daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Dia membersihkan hati daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Membersihkan hati daripada kebesaran selain daripada Allah Ta'ala. Membersihkan hati daripada kelazatan dunia, membersihkan hati daripada kemewahan dunia. Apa saja ma siwa Allah, dia bersihkan hati bersihkan daripada hatinya, hanya tumpu pada Allah Subhanahu Wa Taala, dan menghinakan lain barang yang lain daripada Allah Taala. Dia seolah-olah dia melekehkan saja segala-gala ma siwa Allah selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana membersihkan hati daripadanya dan menghinakan akan barang lain daripada Allah Ta'ala. Dan itu zuhud sekalian arifin. Zuhud yang ketiga ini adalah zuhud para arifin, para orang yang mengenal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan bahawasanya zuhud yang lebih sempurna zuhud pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala, pada dunia dan pada akhirat. Zuhud yang paling akmal, zuhud yang paling sempurna sekali adalah zuhud selain daripada Allah Ta'ala. Zuhud pada tiap-tiap yang lain. Zuhud masih wallah. Zuhud perkara yang selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dia berzuhud padanya, dan zuhud juga pada dunia dan akhirat. Dia tidak berhajat pada dunia dan juga tidak berhajat pada akhirat, dan kurang daripadanya zuhud pada dunia. Sama saja dunia saja, sama ada harta atau kemegahan. Dan kurang daripadanya. Dan daripadanya zuhud, dan kurang daripadanya zuhud pada dunia saja, sama ada harta atau kemegahan atau bersedak-sedak atau lainnya. Jadi dia berzuhud hanya nak dapat Allah Subhanahu Wa Taala. Ni level tinggi ni.
Dunia pun dia tak mahu, akhirat pun dia tak mahu. Dia hanya mahu Allah Subhanahu Wa Taala. Yabtaghi liwajhillah, Allah Taala kata, orang yang mengharap, orang yang menuntut, mencari hanya wajah, liwajhillah, yakni keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu dia kata yang lebih sempurna zuhud pada tiap-tiap yang lain daripada Allah Ta'ala, pada dunia dan pada akhirat. Apa yang selain pada Allah Ta'ala dia tak nak langsung, sama ada di dunia maupun pahala akhirat, dan kurang daripadanya. Zuhud pada dunia sahaja, sama ada harta atau kemegahan atau bersedak-sedak atau lainnya, dan kurang daripada ini zuhud pada harta sahaja. Lebih kurang pada itu adalah zuhud pada harta. Tadi zuhud pada apa? Harta dan kemegahan. Yang lebih kurang lagi adalah zuhud pada harta sahaja, tiada pada kemegahan dan lainnya. Atau zuhud pada setengah perkara, tiada pada setengah lain. Ada. Ataupun kita setengah orang itu dia zuhud pada bab ni, dia tak zuhud pada bab ni. Maka dia ada level masing-masing. Dan yang akhir ini sedaif-daif zuhud. Yang terakhir tadi kita sebut, dia zuhud pada bab ni, tak zuhud pada bab ni, itu adalah sedaif-daif zuhud. Dan yang akhir ini sedaif-daif zuhud, kerana kemegahan itu lebih lazat dan lebih diingini daripada harta. Zuhud pada jah, zuhud kepada kemegahan itu adalah sedaif-daif dan lebih. Kerana apa? Kerana kemegahan itu lebih lazat dan lebih diingin daripada harta. Ramai orang yang miskin, ramai orang tak ada harta, tapi dalam masa yang sama dia berkeinginan untuk dikenali, berkeinginan untuk disanjungi, berkeinginan untuk popular dan sebagainya. Jadi orang yang berzuhud pada kemegahan itu ada jah lebih dituntut juga, lebih kenapa? Kemegahan itu lebih lazat dan lebih diingin daripada harta. Maka zuhud padanya kelebihan bermegah-megah itu lebih utama. Itu hak lebih utama sekali. Berzuhud daripada mendapat sanjungan, mendapat populariti, kemegahan dan sebagainya, itu yang lebih utama. Dan bahawasanya perbezaan antara zuhud dan fakir, dia ada beza pula. Zuhud lain, fakir lain. Bahawasanya zuhud itu terasing ia daripada dunia kerana taat serta kuasa ia atasnya. Dia kata zuhud itu adalah satu orang yang mengasingkan daripada dunia kerana apa? Dia taat. Kerana apa? Dia taat pada Allah Subhanahu Wa Taala beserta dia mampu ke atasnya. Dia mampu di atas dunia tadi, tapi dia mengasingkan diri daripada dunia. Kerana apa? Untuk taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun jika engkau terasing engkau daripada dunia pada ketika gemar engkau padanya, kalau kita pisahkan diri kita daripada dunia, dalam masa yang sama hati kita cenderung gemar pada dunia, maka itu bukan dipanggil zuhud, malah itu dipanggil namanya fakir. Fakir papa. Tiada ada ia zuhud, itu bukannya zuhud. Tetapi ada baginya fakir itu kelebihan atas kaya. Itu papa kita simpan situ, tanda situ, masuk papa. Nanti kita akan sambung insya-Allah pada pengajian yang akan datang. Cukup situ dulu malam ini, bab menyatakan tentang zuhud, dan kita sambung lagi bab menyatakan tentang zuhud ni, satu muka surat lagi. Dan pada pengajian yang akan datang kita sambung juga bab yang keempat pada menyatakan sabar, insya-Allah taala bil aziz. Insya-Allah kita akan sambung. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala campakkan kepada kita, pada hati-hati kita secebis daripada sifat mahmudah zuhud ini. Ada orang setengah daripada kita, mereka terkeliru bahawa zuhud ni maknanya tinggal dunia terus, tinggal masyarakat, pergi duduk dalam hutan seorang-seorang, tanam ubi kayu sendiri. Zuhud bukan itu maksud zuhud. Zuhud itu adalah satu kelakuan dalam hati, kelakuan hati, amrul qalb. Sejauh mana dia tak gemar terhadap dunia, dia gemar pada hari akhirat, maka itulah yang lahir daripada perkataan, itu yang lahir daripada perbuatan dia. Bukan hanya duk pompang-pompang zuhud, baju zuhud tak basuh boleh, dah 2 minggu, dah 2 bulan tak basuh, rumah macam nak roboh, kemudian dia kata zuhud. Dia tidak menjemput orang lain untuk menolong dia melalui lidah perkataan dia, tapi melalui halat keadaan dia, baju dia, rumah dia, segala halat kehidupan dia, seolah-olah dia menjemput orang lain, prihatin kepada dia, kesihan kepada dia. Itu bukan zuhud yang sebenar. Zuhud yang sebenar adalah dalam hati. Dalam masa yang sama mereka tak menzahirkan melalui perkataan, melalui pakaian mereka. Hadrat Maulana Mufti Zainal Abidin narallahu markadahu, pengasas madrasah kami di Faisalabad, Pakistan. Beliau ni bila beliau pergi ceramah mana-mana, atau pergi convocation, bergaul dengan orang ramai, masya-Allah pakaian beliau begitu hebat, tergosok tajam. Orang kita kata tajamnya gosok baju, kepiah dia masya-Allah tinggi macam chef.
Tajamnya gosok baju kau nak belah tembikai pun boleh. Semat orang dia. Tapi bila kami berpeluang pergi khidmat Mufti Zainal Abidin di rumah beliau, picit-picit kaki, di rumah beliau pakai pakaian biasa saja, pakaian yang lama, pakaian yang lusuh kan. Di rumah beliau zuhud. Bila keluar masya-Allah beliau begitu segak sekali. Tak nampak beliau orang yang zuhud. Itu zuhud yang sebenar. Kita rumah kita masya-Allah semua ada. Keluar nanti masya-Allah baju compang-camping kononnya zuhud. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala bagi kefahaman sebenar tentang zuhud. Allah Taala bagi hakikat zuhud pada kita semua dan seluruh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa akhu da'wana alhamdulillahirabbil alamin wallahu a'lam wa ilmuhu atam insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa 'ilma at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil. Rabbi zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma nawwir qulubana bi'ilm واستعمل أبداننا بطاعتك برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكون من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله. Kita jumpa lagi insyaAllah malam Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.